InsyaAllah kita akan mula terus. Malam ni kita hanya nak bincang dua benda saja tuan-puan, dua terma dan syarat sahaja, iaitu kita nak fokus rukun yang ketiga dalam akad pinjam meminjam, iaitu mu'arun, baran yang sah diberi pinjam. Kita dah dapat respon daripada tuan-puan, nombor 1, hampir semua tulis nombor 1. Baik, kita mulakan tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bincang malam ni, iaitu dua terma dan syarat berkaitan dengan baran yang sah diberi pinjam. Baran yang sah diberi pinjam, bukan semua baran yang sah diberi pinjam. Sebab itulah ada terma dan syarat yang tersendiri yang telah ditetapkan oleh fuqaha dalam sistem muamalat Islam. Yang pertama tuan-puan, terma dan pertama barang yang sah diberi pinjam mestilah barang yang dipinjam itu bukan barang yang dipinjam daripada orang lain. Ini asasnya tuan-puan. Saya ulang sekali lagi. Terma ataupun terma dan syarat barang yang sah kita beri pinjam kepada orang lain. Ingat, barang kriteria barang macam mana yang sah kita beri pinjam kepada orang lain. Syarat yang pertama, mestilah barang yang kita nak beri pinjam kepada orang lain itu bukan barang yang kita pinjam daripada orang lain. Pinjam atas pinjam tanpa izin daripada pemilik asal tidak sah lagi haram. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, untuk bagi clear dan jelas supaya kita boleh faham dan kita boleh implement, menepati dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha, iaitu barang yang kita nak beri pinjam kepada orang lain bukan barang yang kita pinjam daripada orang lain. Bukan barang yang kita pinjam daripada orang lain. Jadi tidak sah orang yang meminjam. Tidak sah tuan-puan orang yang meminjam memberi pinjam kepada orang lain barang yang dipinjam tanpa izin orang yang memberi pinjam. Ringkasnya tuan-puan, tak sah barang yang kita pinjam daripada orang lain, kita nak memberi pinjam pula kepada orang lain. Tidak sah lagi haram. Tapi tanpa izin daripada peminjam. Kalau ada izin daripada orang yang memberi pinjam, maka sah. Kerana apa tuan-puan? Kenapa tak sah? Ini kembali balik kepada perbincangan sebelum daripada ini. Kenapa barang yang kita pinjam tak boleh nak beri pinjam kepada orang lain? Kenapa? Kerana peminjam, kita ni seolah-olah kita ni peminjam. Bukan seolah kita ini peminjam. Kerana peminjam ataupun musta'irun, dia tidak memiliki manfaat barang yang dipinjam. Peminjam tidak memiliki manfaat barang yang dipinjam. Itu sebab kenapa orang yang meminjam barang orang lain tidak sah lagi haram memberi pinjam kepada orang lain pula. Kenapa? Kerana peminjam tidak memiliki manfaat barang tersebut. Kita dah ulang dalam ringkas, kita ulang sebelum daripada ni. Malam ni kita akan ulang secara detail. Sebab itu tidak boleh peminjam memberi pinjam kepada orang lain kerana manfaat barang tersebut bukan miliknya. Bahkan ia hanya berhak menggunakan manfaat barang tersebut sahaja. Dia tak boleh memberi pinjam kepada orang lain. Mana contoh dia tuan-puan? Ini banyak berlaku di lapangan. Contoh dia tuan-puan, kita pinjam motor orang lain. Kita pinjam kereta kawan kita. Ataupun kita pinjam motor kawan kita. Kita naik, motor kawan kita itu kita pinjam untuk kegunaan kita. Kemudian, kita beri pinjam kepada orang lain. Kita bawa balik rumah, siapa yang ambil? Kawan kita ambil. Orang lain ambil. Anak kita guna. Adik-beradik kita guna.
guna motor yang kita pinjam, bukan motor kita sewa, tuan-puan. Kita dah sebut sebelum daripada ni, dalam terma yang kedua, orang yang memberi pinjam, sah dia memberi pinjam manfaat milik dia. Tetapi sekarang ini, manfaat barang tidak milik kita. Kenapa? Kerana barang itu kita pinjam. Apabila pinjam, tuan-puan, manfaat itu owner, tuan asal membenarkan kita menggunakan barang yang diberi pinjam kepada kita. Bukan milik kita. Dia hanya memberi izin kepada kita untuk menggunakan barang tersebut. Dia membenarkan kita untuk menggunakan kenderaan tanpa kita memiliki manfaat kenderaan tersebut. Apabila tidak menjadi manfaat milik kita, maka tidak boleh kita beri pinjam kepada orang lain tanpa izin daripada peminjam atau daripada orang yang memberi pinjam ataupun daripada daripada mu'irun, daripada orang yang memberi pinjam ataupun owner, daripada owner dia. Baik, saya tahu, tuan-puan, jelas sebelum kita nak ke isu yang kedua. Yang pertama kita dah settle, kita dah clear. Apa dia, tuan-puan, yang kita dah clear? Barang yang kita nak beri pinjam mesti bukan barang yang kita pinjam daripada orang lain. Barulah sah kita beri pinjam kepada orang lain. Kenapa? Kerana dalam bahasa lain, tuan-puan, kita beri pinjam barang itu milik kita. Itu bahasa lain. Barang yang sah kita beri pinjam ialah barang yang menjadi milik kita. Baru kita sah memberi pinjam. Ataupun manfaat itu menjadi milik kita, baru sah kita beri pinjam kepada orang lain. Tetapi sekiranya barang itu ataupun manfaat itu bukan milik kita, kita pinjam daripada orang lain, maka tak sah kita memberi pinjam kepada orang lain barang yang kita pinjam tanpa izin. Settle, tuan-puan. Baik, isu yang kedua, adapun mu'ir ataupun adapun orang yang memberi pinjam, mu'ir, owner asal. Adapun tuan barang tersebut, tuan barang kita panggil mu'ir, tuan-puan, orang yang memberi pinjam barang kepada kita, memberi izin ataupun membenarkan barang miliknya diberi pinjam kepada orang lain, maka harus lagi sah kita pinjamkan kepada orang lain. Sama ada izin daripada owner itu, sama ada izin khusus kepada penama ataupun izin umum tanpa menentukan penama. Mana dia ada dua situasi. Izin daripada tuan asal ini ada dua situasi ataupun ada dua isu. Yang penting kedua-duanya sah untuk kita beri pinjam. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan, ini isu yang kedua. Yang pertama kita dah tahu, sekiranya barang pinjaman kita tak boleh nak beri pinjam kepada orang lain tanpa izin. Yang kita nak bincang, sekira diberi izin, sah. Sekiranya barang tersebut diberi izin oleh tuan asal untuk diberi pinjam kepada orang lain, maka sah, maka harus lagi sah kita memberi pinjam kepada orang lain, sama ada orang lain itu, sama ada izin itu, izin daripada tuan barang, sama ada izin itu izin khas ataupun izin khusus kepada penama tertentu ataupun izin umum tanpa menentukan penama. Ada dua cara izin. Jadi apabila dia beri izin untuk kita beri pinjam kepada orang lain, maka harus lagi sah, tuan-puan. Cuma izin itu ada dua bentuk. Ada dia beri izin secara umum tanpa menentukan penama yang dia beri pinjam. Ada izin yang khusus yang dia menentukan penama. Dia tentukan penama, maka dia ada kesan kedua bentuk izin itu, tuan-puan. Ada dua, ada kesan.
Baik, kita tengok izin pertama. Kalaulah owner ataupun tuan asal kita pinjam ini, dia izin untuk kita memberi pinjam kepada orang lain. Dan izin dia ni tuan-puan, bentuk dia bentuk yang khas, yang khusus kepada penama tertentu. Kita panggil izin khusus kepada penama. Sekiranya dia memberi, sekiranya orang yang meminjam ni, sekiranya tuan asal ataupun kita dulu tuan-puan, sekiranya kita ni orang panggil peminjam. Peminjam kita dah pinjam barang daripada tuan asal. Maka ada orang lain datang nak pinjam dengan kita. Ada orang lain datang nak pinjam dengan kita. Bagi orang lain datang nak pinjam dengan kita ini tanpa izin daripada tuan asal, tak sah. Kita dah clear. Dan isu yang kedua tuan-puan yang kita nak bincang, sekiranya ada izin daripada tuan asal, kita minta izin daripada tuan asal, maka sah. Maka izin daripada tuan asal ini ada dua bentuk. Pertamanya izin khusus kepada penama tertentu. Izin khusus kepada penama tertentu. Dan bentuk yang kedua, izin umum tanpa menyebut penama. Baik, kita nak tengok macam mana situasi tuan asal memberi izin kepada kita untuk memberi pinjam kepada orang tertentu yang datang minta pinjam dengan kita. Contoh tuan-puan, kita pinjam motor daripada kawan kita. Maka ada jiran kita datang nak pinjam motor sekejap sahaja. Boleh tak kita bagi? Haram lagi tak sah bagi tanpa izin daripada tuan motor. Maka kita kena minta izin terlebih dahulu. Dan izin ini ada dua. Pertamanya izin khusus menyebut penama. Dan yang kedua izin umum. Sekiranya kita minta dengan tuan asal, kawan kita tuan punya motor, dan kita sebut nama dia tuan-puan. Sebut nama orang yang nak pinjam. Kita sebut nama orang yang nak pinjam. Contoh jiran kita. Saya pinjam dengan kawan saya. Kawan saya ni nama Ahmad. Saya pinjam motor dia seminggu. Saya nak guna. Kemudian datang jiran saya urgent. Nak guna motor. Ada hajat penting. Dia minta dengan saya. Saya kata saya tak boleh bagi. Kerana ini bukan milik saya. Manfaat bukan milik saya. Saya kena minta dengan tuan asal. Saya pun telefon tuan asal. Saya telefon Ahmad. Mat, ada jiran saya nak pinjam motor. Boleh ke tidak, Mat? Dia pun tanya, jiran mana? Saya kata jiran sebelah kanan saya yang bernama Ali. Saya beritahu dia, Ali ni nak pinjam motor engkau sekejap sahaja. Boleh ke tidak? Lalu Ahmad kata, ya. Saya benarkan Ali pinjam motor saya. Itu dia panggil tuan asal, tuan barang, dia memberi izin kepada penama tertentu. Maka tuan-tuan, apa impak dia, apa kesan dia di situasi tersebut? Kesan dia tuan-tuan, sebenarnya situasi ini sebenarnya peminjam kedua. Jiran saya, peminjam kedua, sebenarnya dia terus berurusan ataupun dia terus menjadi peminjam dengan tuan asal. Bukan dia pinjam dengan saya, tidak. Bukan dia pinjam dengan saya, tetapi dia pinjam terus dengan tuan asal. Sebab tu dalam kitab sebut, dalam kitab I'anatul Talibin, ada menyebut tuan-puan situasi ini. Sebenarnya peminjam kedua, jiran saya itu adalah orang yang meminjam. Sebenarnya dia ni orang yang meminjam barang daripada tuan direct. Dia meminjam barang daripada tuan direct. Bukan melalui perantaraan saya. Bukan lagi saya sebagai peminjam pertama. Sekiranya apa-apa berlaku, ini kesan dan risiko. Sekiranya apa-apa berlaku terhadap barang pinjaman yang dia guna tuan-puan, siapa yang harus bertanggungjawab? Bukan saya, tetapi dia terus. Kerana dia sebenarnya menjadi peminjam, bukan lagi saya. Dia menjadi peminjam, terus dengan orang yang memberi pinjam, tuan motor itu, apa-apa terjadi terhadap barang pinjaman, risikonya ditanggung oleh jiran saya.
ditanggung oleh jiran saya tidak perlu menjadi perantaraan saya. Itu beza. Kalau dia menyebut penama, dia mengizinkan dia mengizinkan secara khas, secara khusus kepada penama tertentu, maka kesan tuan-tuan, kesannya penama ataupun peminjam kedua jiran saya itu sebenarnya dia menjadi musta'ir, menjadi orang yang meminjam barang direct dengan orang yang memberi pinjam ataupun direct dengan tuan barang. Maka sekiranya apa-apa berlaku, maka menjadi tanggung jawab peminjam kedua ataupun jiran saya yang akan bertanggungjawab terhadap risiko yang akan berlaku. Baik, settle isu pertama. Isu yang kedua, tuan-puan, sekiranya bukan isu, panggil apa, bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, tuan-puan, izin secara umum. Dia izin secara umum tanpa menyebut penama. Tuan asal ataupun orang yang meminjam tu, tuan asal kita, kita yang meminjam, minta izin. Apabila orang datang nak pinjam motor dengan kita, motor itu bukan motor kita pinjam. Tak boleh nak beri kepada dia. Maka kita kena minta izin daripada tuan asal. Kena minta izin daripada Sekejap saya takut ada problem lain tuan-puan ni. Saya ingat ada problem lah lain. Sebab saya tengok macam tak boleh nak. Kita break sekejap sebelum kita bincang bentuk izin yang kedua. Teruskan. Saya cek tadi takut ada. Okey, baik, tak ada problem sebab saya tengok tadi macam putus. Baik, saya teruskan tuan-tuan, kita teruskan. Bentuk izin yang kedua, izin umum. Dia tak menyebut penama. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, bentuk yang kedua. Dia panggil izin umum tanpa sebut penama. Okey. Okey, terima kasih kepada respon. Abayu kata okey. Oh, baik. Penama ni, izin yang kedua tuan-puan. Bentuk izin yang kedua dia panggil izin umum tanpa menyebut penama. Macam mana contoh dia? Jadi contoh dia, ada orang datang nak minta pinjam dengan saya, sedangkan saya pinjam ini bukan milik saya, milik tuan asal. Maka peminjam. Sekejap tuan-puan. Okey, sangkut sikit je. Okey, alright. Boleh teruskan. Baik, saya ulang sekali lagi tuan-puan. Saya ulang sekali lagi. Bincang bentuk izin yang kedua, itu izin nama. Tuan asal dia izin kepada kita beri pinjam kepada orang lain tanpa menyebut penama. Macam mana contoh? Sah ke tidak? Jawab dia, sah. Contoh macam mana tuan-puan? Contoh dia, ada orang datang, saya pinjam motor daripada kawan saya, kemudian jiran saya datang, dia nak pinjam dengan saya. Apabila nak pinjam dengan saya, memang tak boleh, tak sah, lagi haram. Maka saya kena minta izin daripada tuan asal. Saya telefon tuan asal, kawan saya tu, nama dia Muhammad Ahmad, saya kata, Mak, ada orang nak pinjam. Saya tak sebut nama siapa orang itu. Ada orang nak pinjam motor kau. Sekejap, boleh tak? Lalu dia kata boleh. Dia tak menyatakan siapa penama dan saya pun tak jelas kepada dia siapa penama. Saya just cerita ada orang nak pinjam motor kau sekejap. Tanpa menyebut penama.
Dan dia pun izin tanpa dia menyebut penama. Sah ke tidak? Jawab dia sah, tuan-puan. Cuma beza di mana? Peminjam kedua, tuan-tuan, beza dia, kita beri kepada orang lain. Peminjam kedua. Maka kita beri kepada orang lain itu, orang lain itu dianggap peminjam kedua. Kita peminjam pertama, orang lain peminjam kedua. Itu dianggap di dalam istilah kita, tuan-tuan, pinjam atas pinjam, sah sekiranya ada izin daripada tuan asal. Ini tuan-puan, kalau tuan-puan belajar dalam kitab pinjam meminjam, dalam mana-mana kita akan ada isu ini. Setengah kitab dia sebut pinjam atas pinjam tidak sah tanpa izin daripada peminjam. Dan izin itu kalau tuan izin sah, maka izin itu ada dua cara ataupun dua bentuk. Ada izin khas kepada penama, sah juga, cuma impak dia. Dan ada izin yang umum, sah, cuma impak dia. Apa dia kesan, tuan-puan, kalau izin umum? Ini maka peminjam kedua itu peminjam kedua yang kita beri kepada orang lain yang tak sebut nama. Tuan asal tak tahu nama. Maka peminjam kedua sebenarnya meminjam daripada kita, daripada peminjam pertama. Dia tak meminjam direct dengan tuan. Dia meminjam daripada peminjam pertama. Sekiranya apa-apa berlaku, ini beza dengan izin am dengan izin khas. Sekiranya apa-apa berlaku, tuan-puan, sekiranya apa-apa berlaku di bawah tanggung pertama. Jadi apa berlaku terhadap sebagainya, peminjam pertama bertanggungjawab. Deal dengan owner. Dan saya kalau peminjam kedua itu apa-apa berlaku terhadap peminjam barang semasa peminjam kedua meminjam barang tersebut untuk berurusan direct dengan tuan. Saya kalau rosak barang itu, saya kena minta ganti rugi. Kemudian saya akan bayar kepada tuan asal. Itu dia punya kesan perbezaan di antara izin, bentuk izin dengan menyebut penama. Kesimpulan, tuan-puan, kesimpulan paling simple untuk kita ingat, kalaulah kita nak beri barang kepada orang lain, mesti kita beri pinjam barang yang menjadi milik kita, sama ada milik itu milik manfaat ataupun kedua-duanya. Sekiranya barang tersebut bukan milik kita, barang pinjaman saja, maka tak boleh untuk kita beri pinjam kepada orang lain, melainkan kita minta izin. Sama ada izin itu izin khusus menyebut penama yang nak pinjam barang yang kita pinjam ini, ataupun izin itu izin umum tanpa menyebut siapa barang tersebut dengan kita. Settle. Kalaulah kita ada izin, maka sah kita beri pinjam kepada orang lain. Tapi kalau tak ada izin, sangat besar, bukan kata tak haruh, itu maksud dia haram. Bukan tak haruh saja. Itu kita pinjam, minta dipak. Baik, sebut isu pengganti. Ini last dalam terma pertama. Kita nak bincang dua terma saja. Kita nak bincang dua terma sahaja malam ni. Dalam terma, dalam rukun yang ketiga, dia ada dua terma. Rukun ketiga ini, barang ini dia ada dua terma dan syarat saja. Dan rukun keempat kita akan sambung dalam slot yang terakhir, dalam siri yang terakhir. Kita tambah satu siri lagi, tuan-puan, kerana kita PKPB pun kita bersambung, jadi kita akan sambung juga siri kita yang terakhir, insya-Allah yang kelima. Baik, sebelum kita nak sambung terma yang kedua, tuan-puan, saya nak settlekan terma pengganti. Ini pun banyak yang berlaku, tuan-puan. Dua-dua isu ini, isu pertamanya orang lain tanpa berlaku dalam
Ini sebab apa tuan-puan? Sebab nak mengelakkan syariat, nak mengelakkan daripada berlakunya pelanggaran hukum di dalam muamalat. Apabila kita beri pinjam barang, kita pinjam kepada orang lain, maka tidak sah. Kadang-kadang dia pinjam motor ataupun dia pinjam buku. Tuan-tuan yang berlaku kadang-kadang kita tak realize sebenarnya walaupun kita belajar. Kawan minta maaf saya sebut, dia photostat, dia tak minta pun izin dengan kita. Contoh tuan-puan, saya tak merujuk pada siapa-siapa, just sebab sharing saja. Ini bahaya tuan-puan, tak sah. Kita beri kepada si A kita kerana dia nak pinjam kita nak photostat. Kita benarkan dia pinjam selama seminggu. Kemudian kita tanya, dia kata, "Ustaz, tak selesai lagi kita, Ustaz. Kenapa?" Kerana saya beri pinjam kepada si B. Pinjam kepada C. Kemudian C pula beri pinjam kepada D, tuan-puan. Berangkaian haram dia melakukan perkara haram dengan sebab jahil dalam muamalah. Walaupun dia ahli, walaupun dia kaki mengaji, tapi mengaji tajuk lain, tak komprehensif, tak meliputi semua tajuk. Kena baca dan kena belajar, kena study, kena talaki juga tuan-puan. Bab muamalah jangan kita tinggalkan. Kenapa? Kerana boleh berlaku pelanggaran hukum muamalah sekira kita kesampingkan, tak cakna dan tak peduli diri kita sendiri. Kalau tak minta izin tuan-puan, tak sah lagi, haram. Dia melakukan kejaharan secara berangkai dan berperingkat. Nama dia tu panggil multi level dosa, bukan multi level marketing, multi level dosa, berperingkat. A buat dosa, kemudian dia pass kepada B, B pula buat dosa, pass kepada C, C buat dosa, pass kepada D. Seminggu tak hantar kitab kita, 2 minggu tak hantar, sebulan tak hantar, tanya-tanya duk kena, sebulan dah tak hantar, tanya-tanya duk di orang yang keempat, dia tak beritahu pun kita. Itu bahaya. Jangan lakukan benda-benda yang mendatangkan benda yang haram. Baik, ada soalan tu saya akan jawab last sekali tuan-puan. Ada soalan daripada rakan-rakan last sekali. Kita nak sebut ni tuan-puan, kita nak sebut ni isu pengganti. Dah settle isu pertama. Isu pertama kita dah tahu clear, mesti kita beri pinjam kepada orang lain, minta izin terlebih dahulu daripada owner, daripada tuan asal. Baik, isu yang kedua ni tuan-tuan, pengganti. Dipanggil inabah. Pengganti orang yang nak pinjam, pengganti peminjam. Macam mana isu dia tuan-puan? Isu dia, pengganti ni orang lain sebagai pengganti peminjam. Saya pinjam kenderaan, saya pinjam motor daripada kawan saya, bukan saya naik, saya minta orang lain ganti saya naik untuk tujuan kemaslahatan diri saya. Boleh ke tidak? Jawab dia harus. Itulah tajuk yang kita nak bincang. Tuan-tuan, isu yang kedua ini, tambahan kepada isu pertama, tambahan kepada terma pertama. Isu yang kedua, pecahan daripada isu pertama. Jadi isu pertama dah settle, cuma kita nak detailkan sedikit isu pertama itu. Orang yang kita pinjam barang orang lain, dan untuk diri kita, boleh tak kita nak ganti orang lain yang buat kerja? Boleh tak kita pinjam motor, kita nak minta orang lain yang naik motor itu untuk tujuan diri kita? Boleh ataupun tidak? Jawab dia tuan-tuan, isu pengganti kepada peminjam ini untuk menggunakan barang yang dipinjam harus lagi sah dengan beberapa syarat. Ada beberapa syarat tuan-puan? Basic dia ada tiga syarat. Baik. Ada 3 syarat. Dan tanya apa Dan? Isu itu senario ya Ustaz. Isu ni dalam fiqh dia panggil kajian kes. Masalah lah. Dalam kitab dia sebut mas'alatun. Masalah. Kajian kes. Senario ini dia panggil senario ni boleh juga situasi. Senario ni dia merujuk kepada situasi. Jadi isu ni pendetailan isu tu dia panggil senario ataupun situasi dalam isu.
Jadi isu ni dia merujuk kepada besar. Isu apa? Isu memberi pinjam barang kepada orang lain tanpa minta izin. Contoh dia. Itu dipanggil memberi pinjam barang yang dipinjam dan barang yang dipinjam tanpa minta izin. Baik, kita nak sebut ini pengganti. Nak guna barang yang dipinjam, boleh ke tidak? Jawab dia, boleh. Harus kita minta orang lain ganti tempat kita ataupun ganti kerja kita untuk menggunakan barang yang dipinjam. Tapi ingat, dia mesti ada 3 syarat. Syarat pertama apa dia, tuan-puan? Syarat pertamanya ialah harus kita menggantikan orang lain untuk menggunakan barang yang dipinjam dengan 3 syarat asas dia. Pertamanya, untuk kepentingan diri sahaja. Mesti pengganti kita guna barang yang kita pinjam untuk kepentingan diri kita. Diri peminjam, diri kita. Bukan diri pengganti. Diri pengganti haram. Diri pengganti kena minta izin daripada owner, kena minta izin daripada orang yang memberi pinjam. Ni pengganti kita ni, kita minta dia naik motor yang kita pinjam untuk tujuan kepentingan diri kita sahaja. Contoh, tuan-puan, saya pinjam motor dengan kawan saya untuk saya pinjam seminggu untuk naik tujuan peribadi saya. Apa saja tujuan peribadi saya boleh guna motor yang saya pinjam itu. Saya nak pergi kedai beli lauk, saya nak pergi ke masjid, saya nak pergi kedai beli ubat-ubatan, saya nak pergi kedai beli apa saja keperluan diri saya, dibenarkan. Maka yang pertama, tuan-puan, pengganti ini boleh menggunakan barang yang kita pinjam, barang yang dipinjam untuk kepentingan orang yang meminjam. Maknanya, tuan-puan, syarat pertama, orang yang saya nak minta ganti naik motor, naik kenderaan yang saya pinjam ini, boleh untuk dia pergi menyelesaikan hajat saya. Saya minta kawan saya, boleh tak ganti saya naik motor saya ni pergi kedai beli sekian. Boleh ke tidak? Jawab dia boleh. Dia dianggap inabah, dia anggap pengganti kepada saya untuk menunaikan hajat saya. Qaul mu'tamad, tuan-puan, qaul yang mu'tamad, dia dibenarkan untuk hajat orang meminjam sahaja. Itu qaul yang mu'tamad. Adapun qaul yang kedua, pendapat yang kedua antaranya ialah Al-Iman Ibnu Rif'ah. Pendapat yang kedua, pendapat dhaif, antaranya dinaqalkan oleh Imam Ibnu Rif'ah, menyatakan dibolehkan pengganti naik ataupun menggunakan barang yang dipinjam untuk menunaikan hajat orang yang meminjam dan hajat isterinya dan hajat khadamnya. Boleh. Kata kunci dia, tuan-puan, kesimpulan dia, boleh. Qaul yang kedua, pendapat dhaif, boleh pengganti menggunakan barang yang dipinjam untuk kepentingan diri orang yang meminjam, isteri dan khadam orang yang meminjam. Boleh. Kalau qaul mu'tamad untuk diri dia saja, isteri dia tak boleh. Kalaulah nak guna naik motor untuk isteri, kepentingan isteri dia, tak boleh. Itu qaul yang mu'tamad. Tapi pendapat yang kedua boleh. Untuk pergi pengganti dia naik kenderaan untuk beli-beli barang isteri dia, untuk beli-beli barang pembantu dia, boleh. Tapi ingat, sekiranya isteri dia ini pun ada tambahan nota yang disebut oleh ulama dan kitab hasyiah I'anatul Talibin pun ada. Ingat, kata ulama, sekiranya dia ada isteri ramai dan pemberi pinjam, owner ataupun tuan asal kenderaan ataupun kawan dia yang memberi kenderaan itu tak tahu pun, tak kenal pun isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat, dia hanya kenal isteri pertama, maka tak boleh guna untuk isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat, tak boleh guna. Kenapa? Kerana ada kebarangkalian kemungkinan tuan asal tak reda. Kenapa? Kerana isteri kedua dia tak kenal, dia tak tahu pun isteri kedua. Ini kena
teliti, ya. Mazhab kita Syafi'i tuan-tuan sangat teliti dan isu-isu harta benda orang ini. Untuk kita kena guna harta benda orang mengikut persetujuan dia. Kita pinjam untuk diri kita, maka guna untuk diri kita saja, tak boleh guna untuk orang lain. Tapi qaul yang kedua, pendapat kedua antaranya Ibn Rifa'ah menyatakan sah, guna untuk diri kita, untuk isteri kita dan untuk khadam kita ataupun pembantu kita. Ingat, isteri itu hanyalah isteri pertama sekiranya orang lain ataupun kawan kita tu dia tak kenal pun kita ramai isteri. Itu tambahan yang dinakalkan oleh ulama. Syarat yang kedua, dia ada 3 syarat tuan-puan. Nak pengganti ni ingat, bukan senang-senang nak suruh orang lain ganti tempat kita naik motor dia, pinjam, nak tukar drive. Tengok, senang. Tuan-tuan sangat ketat dan sangat rigid. Kita mesti jaga dia punya terma dan syarat. Kadang-kadang pinjam kereta orang, mudah-mudah kita bagi kepada kawan yang bawa. Boleh ke tidak? Boleh, tapi kena ikut syarat dia. Kena akur kepada 3 terma asah ini. Terma pertama tuan-tuan, boleh ke dia bawa kereta kita pinjam? Boleh untuk kepentingan kita. Kadang-kadang kita nak tukar drive tuan-tuan. Driving jauh. Kita pinjam kawan kita nak balik kampung. Pinjam kereta kawan kita nak balik kampung. Kita drive seorang, kemudian kita ganti, minta adik kita drive, minta isteri kita, boleh ke tidak? Boleh dengan 3 syarat. Pertama, untuk kepentingan diri kita, ataupun qaul yang dhaifnya untuk kepentingan isteri kita dan juga khadam kita. Yang kedua apa dia tuan-puan? Syarat yang keduanya, pengganti itu, orang yang nak bawa kenderaan itu mesti sama dengan peminjam ataupun kurang dari peminjam dari segi berat badan dan juga cara penggunaan barang. Ini kalau disebut dalam kitab, dia merujuk contoh tunggangan unta, tunggangan keldai dan sebagainya. Kalau hari ini kenderaan hari ini motor, kenderaan kereta dan sebagainya. Kalaulah badan besar daripada kita peminjam, maka tak sah kita mengganti, kita tak sah lagi, haram. Kenapa? Kerana kalau badan besar daripada kita, dah hand dah. Lain saya okey. Sekejap kita break sekejap tuan-puan, kita break sekejap. Kerana ada respon dari kawan kita. Tak dengar syarat kedua. Lain saya okey. Lain saya lancar. Dia stop. Naik kita okey je. Start juga. Baik, kita terus tuan-puan, kita teruskan yang respon daripada dia yang tak dengar syarat kedua. Bukan syarat ya. Betul, syarat kedua. Okey, syarat kedua saya ulang sekali lagi tuan-puan, syarat kedua. Baik, syarat kedua, pengganti yang nak ganti kenderaan yang kita guna apa sajalah, contoh kita kenderaan.
Baik, syarat kedua dia ada 3 syarat. Boleh tak kita nak pas kepada orang lain ganti kita? Kita nak minta orang lain sebagai pengganti kita, barang kita pinjam ni, kenderaan yang kita guna ni, tuan-puan, kenderaan kita pinjam motor, kita pinjam kereta daripada kawan kita, kita nak minta orang lain ganti drive kita. Boleh ke tidak? Boleh dengan 3 syarat asas. Yang kedua apa dia? Yang kedua, pengganti yang nak ganti kita ini mesti sama. Mesti sama dengan peminjam. Ataupun kurang daripada peminjam dari segi berat badan dan cara penggunaan. Kita tahu, orang yang nak tukar drive dengan kita, orang nak bawa kenderaan yang kita pinjam ini, berat badan yang sama dengan kita. Jadi, sebab apa dia ambil kira teliti sampai peringkat tu? Kerana orang yang nak naik kenderaan ini, dia benar ke tidak? Tuan, kita pinjam kenderaan, motor, binatang nak naik, tunggangan nak naik, kita pinjam untuk kita naik, untuk kita yang bawa. Maknanya tuan-puan, maknanya orang yang harta, pemilik harta, kawan kita ini dia reda kita yang drive, kita yang bawa, bukan orang lain. Sebab itu orang yang nak ganti kita mesti sama dengan kita. Mesti sama dengan kita. Kerana kita tak minta izin dengan dia. Sebab nak ganti kita ni orang yang sama level dengan kita. Drive pun, badan pun sama. Bukan berat. Naik motor tuan-puan, lebih kurang sama dengan kita. Kalau berat tak boleh. Badan besar daripada kita naik basikal, naik motor, tak boleh. Kena pengganti sekurang-kurang level kita. Kalau pengganti lebih besar daripada peminjam, maka tak sah. Kerana ada risiko, tuan-puan. Disebut di dalam kitab, ada risiko yang akan kita tanggung. Baik. Yang ketiga last, tuan-puan, yang last sekali. Yang syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga apa dia? Pengganti tidak ada permusuhan. Yang kita orang yang kita nak ganti tu, dia tidak ada permusuhan dengan mu'ir, dengan tuan barang yang kita pinjam. Contoh tuan-puan, kereta yang kita bawa ini, kita nak minta kawan kita drive untuk tujuan kita. Kawan kita yang nak drive ini tidak ada hubungan, tidak bermusuh dengan tuan kereta itu. Kalaulah hubungan mereka ni tak ngam, hubungan mereka bermusuh dua ni, maka tak boleh menjadi pengganti. Tak boleh nak bawa. Kenapa? Kerana mungkin tidak reda, tidak ada persetujuan daripada pemilik barang tersebut, pemilik asal. Baiklah sekali tuan-puan, dah habis dah terma yang pertama. Kita nak masuk terma yang kedua. Terma yang kedua tuan-puan, dia punya line okey ke tuan-puan? Sebelum kita nak masuk malam ni yang kedua ni, syarat yang kedua kita nak masuk. Syarat pertama dah settle, terma dan syarat pertama dah selesai. Apa dia terma dan syarat yang pertama dah selesai kita bincang. Barang yang dipinjamkan bukan barang milik orang, bukan barang yang kita pinjam daripada orang lain. Dah bincang set panjang lebar. Kesimpulan dia kata kunci dia, kita nak beri pinjam kepada orang lain mesti barang milik kita. Jangan barang pinjaman orang lain. Jangan kita beri barang yang kita pinjam, kita nak beri pinjam pula kepada orang lain tanpa izin, tak boleh. Tapi kalau ada izin, sah. Sama ada izin itu izin khusus ataupun izin umum. Dan kita bincang juga, kalaulah pengganti, boleh orang yang nak menjadi pengganti kepada kita nak guna barang kita pinjam dengan tiga syarat. Baik, last sekali apa dia? Last sekali terma yang kedua, barang yang dipinjam. Terma yang kedua, terma barang yang kita pinjam mesti dapat digunakan manfaatnya secara kekal, bukan hilang manfaat dia. Ini penting juga tuan-puan, untuk kenal pasti jenis barang yang sah diberi pinjam. Bukan semua barang yang sah diberi pinjam. Ada barang-barang tertentu yang tidak sah untuk kita pinjamkan kepada orang lain. Kenapa? Kerana syarat yang keduanya ialah tuan-puan, mesti barang yang kita pinjamkan kepada orang lain mestilah dapat digunakan manfaatnya secara kekal, bukan hilang atau rosak manfaatnya. Mesti manfaat dia kekal, bukan hilang ataupun burn manfaat dia.
Tidak sah memberi pinjan, tuan-puan, tak sah memberi pinjan barang yang hilang manfaat dia. Ini tafriq ataupun lahir daripada terma yang pertama. Kerana syarat yang pertama, mesti kita nak beri barang pinjaman kita kepada orang lain, mesti barang kita ni kita nak pinjankan kepada orang lain, mesti disyaratkan oleh fuqaha ataupun disyaratkan dalam syarat, mesti barang itu kekal manfaatnya, tak hilang. Sebab itulah tidak sah memberi pinjan barang yang hilang manfaat dia. Mana contoh, tuan-puan? Seperti memberi pinjam lilin kepada orang lain untuk dibakar. Ada orang, tuan-tuan, blackout, jiran kita datang rumah kita, dia kata saya blackout, gelap, tak ada apa, boleh tak saya pinjam lilin, kemudian besoknya saya pergi beli kedai, saya ganti balik. Dia ganti lilin lain, tuan-puan. Ini silap terma. Sepatut dia kena hutang. Tapi dia terbiasa dengan barang-barang lain, terbiasa dengan pinjam motor, dengan pinjam kereta, dengan pinjam dengan pinjam ni, tiba-tiba lilin pun dia nak pinjam. Pinjam lilin untuk dibakar, tuan-tuan, diganti dengan lilin lain, maka tidak sah dia memberi pinjam barang yang hilang manfaatnya. Tak sah. Sebab itulah dalam tuan-puan ingat balik, makna pinjam. Pinjam ini kita membenarkan, mengizinkan orang lain menggunakan manfaat barang yang menjadi milik kita. Ma'abaqai ainihi liyarudduhu, serta kekal manfaat barang tersebut supaya boleh dipulankan. Itu dia punya ciri, dia punya syarat. Barang yang kita beri pinjam kepada orang lain mesti kekal, manfaatnya tidak hilang, ataupun dalam bahasa syarak dipanggil istihlak. Tidak istihlak, yakni tidak hilang dia punya manfaatnya. Contoh pertama, seperti memberi pinjam lilin untuk digunakan ataupun untuk dibakar. Contoh yang kedua, tuan-puan, memberi pinjam sabun untuk mandi dengannya ataupun dengan sabun, maka tidak sah. Sabun seketul, tuan-tuan, shower, shampoo, sabun, ubat gigi, ini sama je. Beri pinjam kepada orang lain dan hilang dia punya manfaat, diri dia semakin kecil, tuan-puan. Sabun, kalau sabun ketul, diri dia semakin kecil. Kalau shower satu botol, tuan-puan, kita guna picik 2-3 kali picik, sebahagian barang tersebut hilang, manfaatnya hilang. Kita guna, manfaat dia hilang, kita hantar balik separuh saja, maka tidak tidak memberi pinjaman yang tidak kekal manfaat dia. Ataupun contoh yang terakhir, tuan-puan, ataupun contoh terakhir apa dia? Ataupun makanan. Makanan untuk dimakan. Seperti orang dulu, tuan-puan, pinjam beras, pinjam gula, pinjam garam, pinjam air untuk dimakan, maka tidak sah. Habis beras rumah kita, pergi rumah jiran, orang dululah. Sekarang ni tak ada isu dah, tuan-puan, orang kaya semua. Tak ada pinjam beras. Kalau pergi berutan beras jadi kedai. Orang dulu, kalau beras habis beras tengah malam, tuan-puan, maka pergi di jiran, rumah jiran. Jadi ketuk pintu jiran, nak pinjam apa, tuan-puan? Nak pinjam beras, besoknya aku ganti. Maka bukan pinjam, tuan-puan, tak sah pinjam beras untuk kita makan, kita ganti balik beras yang lain, maka tidak sah. Tepatutnya cara dia, tuan-puan, sepatut yang kita kena guna apa dia? Bukan kita pinjam beras, tetapi kita kena hutan beras. Besoknya saya bayar, besok saya ganti. Maksud ganti tu, besoknya kita bayar dengan beras, ataupun bayar dengan duit, ataupun bayar dengan harga yang sama nilai dengan beras. Itu sepatut dia. Begitu juga dalam
Contoh yang tadi kita guna sabun. Kita guna sabun maka tak sah untuk kita pinjam sabun. Cara dia macam mana? Cara dia kita boleh ibahah. Cara dia kita minta guna sabun. Minta izin guna sabun. Bahasa syarak dipanggil ibahah. Dia ibahah sabun kepada kita. Ibahah ubat gigi kepada kita. Ibahah shampoo kepada kita. Boleh. Dia ibahah benarkan. Kalau dia bagi, mana boleh dia bagi. Kalau dia bagi kepada kita, itu bagi milik. Sehebah. Jadi seketul sabun kita. Shampoo milik kita. Nampak gigi milik kita. Tak perlu pindah milik. Ibahah sahaja. Tu jangan tersilap. Itu kena bijak memilih terma. Jangan pilih hebah. Hebah untunglah dia. Dapat ubat gigi kat dia. Ni anak-anak di asrama, kita kena latih benda-benda ni supaya tidak berlaku pelanggaran di peringkat rendah lagi. Apabila berlaku pelanggaran peringkat rendah, mereka memudah-mudahkan menggunakan harta benda orang lain sampai ke tua. Budaya ini akan lekat dalam minda dia. Dia mudah-mudah ambil ubat gigi kawan, mudah-mudah ambil shampoo kawan, mudah-mudah ambil sabun kawan, tanpa minta izin. Kadang-kadang dia minta izin, pinjam pun tak betul juga. Kena tukar. Ajar latih anak-anak kita seawal usia sekolah rendah lagi, supaya melekat di minda dia sampai ketua dia boleh beramal dengan ilmu Islam demi untuk memartabatkan hukum muamalat di dalam lapangan. Baik. Settle tuan-puan. Baik, kita nak bincang last ini. Kita dah tahu kalau barang itu tuan-puan, barang itu kekal, disyaratkan untuk kita beri pinjam kepada orang lain. Kalaulah barang itu tak, kita dah tahu apa dia tuan-puan, kita dah tahu nak pinjam barang kepada orang lain, mesti jenis barang itu barang yang tak hilang manfaat dia. Kalau barang hilang manfaat, tak sah diberi pinjam. Seperti kita bagi contoh tadi, seperti lilin. Contoh yang keduanya, seperti sabun dan seakatan dengannya, seperti makanan untuk dimakan, maka tidak sah. Last kali tuan-puan, kita kena beza di antara hilang manfaat dengan berkurangnya barang dengan sebab diguna, itu lain. Kalau hilang manfaat barang itu tidak sah diberi pinjam. Tetapi ada pun barang yang berkurang. Sekejap tuan-puan. Sekejap. Saya punya ni hilang sekejap. Baik. Sambung balik tuan-puan. Saya punya live di bawah ni hilang. Sekejap. Okey, kita sambung balik. Adapun barang yang berkurang dengan sebab kita guna. Barang yang berkurang penggunaan. Barang yang kita beri ni dia akan menyusup. Dia akan hilang, dia akan berkurang. Berkurang barang tapi dia tak hilang manfaat, tak hilang barang, itu sah diberi pinjam. Sah diberi pinjam. Cuma kita kena tahu. Mana contoh tuan-puan? Contoh dia tuan-puan, pinjam kasut. Dia akan berkurang. Pinjam kasut, pinjam slipper, pinjam motor, pinjam kerek kenderaan. Samalah. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, contoh dia akan berkurang, menyusup barang itu dengan sebab orang peminjam guna. Sah diberi pinjam. Sebab tu dapat pahala banyak besar kepada orang yang memberi pinjam. Kerana barang dia ni akan hilang, akan menyusup dia punya barang ataupun manfaat. Dia punya barang. Mana contoh tuan-tuan? Kasut kita beri pinjam, slipper kita beri pinjam, kenderaan kita beri pinjam. Kita beri pinjam kasut tuan-tuan. Apa yang akan hilang? Akan menyusup. Hilangnya tapak kasut akan haus.
Tuan-puan, selipar akan haus. Beri kenderaan, tayar akan haus. Enjin, penggunaan tuan-puan akan hilang, akan berkurang. Akan berkurang. Sah ke tidak? Jawab dia sah. Kenapa? Kerana berkurang barang yang kita beri pinjam dengan sebab guna, bukan hilang, maka sah. Itu contoh pertama. Seperti kita pinjam kasut, selipar ataupun kenderaan. Berlaku penyusutan ataupun berkurangan. Tapak kasut, tapak selipar, tayar dan sebagainya. Maka sah. Kenapa? Kerana tidak termasuk hilang manfaat ataupun hilang barang yang dipinjam. Baik, contoh kedua tuan-puan. Contoh keduanya kita pinjam pakaian. Sama juga sah. Pakaian kita beri pinjam ni, contohlah kita beri pinjam kepada kawan kita, baju kita selama 5 bulan untuk dia pakai. Dia pakai hari-hari, dia pakai tuan-puan, sehingga lusuh. Dia hantar balik tu daripada baru kita bagi, lusuh warnanya. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia pakai. Sah. Kenapa? Kerana tuan-puan yang ketiga. Saya nak beri 3 contoh saja. Yang ketiga, ini pun kena betul-betul clear tuan-puan. Beri pinjam pen. Sah ke tidak? Ada kalau tak sah, ada kalau sah. Kalau umumnya kata beri pinjam pen tak sah. Kenapa? Kerana dakwah dia hilang. Umum dia. Biasa kita dengar beri pinjam pen tak sah. Kenapa? Kerana hilang dakwahnya. Jawab dia tuan-puan yang sebenarnya, beri pinjam pen, beri pinjam pensel, beri pinjam marker pen, apa sahaja sangkatan dengannya, sah, cuma dia ada perincian. Kita beri pinjam apa tuan-puan? Kita beri pinjam pen. Maksud apa? Maksud dia batan pen ni kita beri pinjam. Ini yang kita pinjam. Zahir ini kita pinjam. Adapun penggunaan dakwah itu dia tak termasuk pinjam. Tuan-puan, dakwah dalam ni tuan-puan dihilang, dakwah dihilang. Maka dakwah itu dia panggil ala wajhil ibahah. Dakwah ini termasuk di dalam ibahah dan pen ini pinjam. Maknanya tuan-puan, kalau tuan-puan bagi pinjam pen kepada kawan, ada 2. Pertama pinjam, yang kedua ibahah. Dakwah ibahah. Kenapa tak boleh berlaku pinjam dakwah? Kerana dakwah ini hilang. Apabila hilang, benda itu tak sah nak beri pinjam, maka berlaku atas ibahah. Jadi kesimpulan tuan-puan, pen ini sah diberi pinjam, kena hantar balik pen ni, jangan pinjam, jangan bedal masuk poket dia buat balik. Kena hantar balik, kena pinjam. Bukan hebah. Tapi yang kita beri dianya ialah apa dia? Dakwah ibahah. Dakwah kita penuh tuan-puan. Kita beri pen kawan sehari, dia guna separuh dakwah dia. Kena reda. Kenapa? Kerana itu ibahah. Tu yang dapat pahala kepada kita. Baik, kesimpulan tuan-puan dalam terma yang kedua ini. Kesimpulan dia ada 2. Pertama apa? Pertama, kita pinjam barang yang akan hilang manfaat. Diri barang tersebut tidak sah. Tidak sah. Seperti pinjam sabun, pinjam lilin, pinjam apa lagi? Pinjam beras, pinjam duit. Maksud pinjam duit ni bukan hutang, pinjam ariah, bukan pinjam qardi. Kerana pinjam duit ada 2 makna. Ada pinjam qardi, pinjam hutang sah. Kalau pinjam merujuk kepada ariah, maka tidak sah. Melainkan sah tuan-tuan pinjam lilin, bukan untuk dibakar, tapi untuk buat perhiasan. Balik letak kat rumah untuk tengok, tu sah. Pinjam lilin untuk buat perhiasan. Pinjam duit untuk buat perhiasan. Bukan untuk guna. Maka tak perlu kita angkat hutang. Boleh pinjam akad pinjam. Tak perlu akad hutang. Kerana kita memang nak buat perhiasan. Kita hantar balik berdiri yang sama. Yang keduanya, pinjam barang yang hilang manfaat. Maka tidak sah. Pinjam barang yang hilang manfaat tuan-tuan, tidak sah. Cara dia macam mana tuan-tuan? Cara dia, alternatif dia tuan-puan, alternatifnya kita kena ibahah. Kita kena ibahah. Mana contoh dia tuan-puan? Tak boleh nak pinjam barang yang hilang, tak boleh pinjam, alternatif dia kena ibahah. Mana contoh dia? Ada orang pinjam minyak wangi tuan-puan. Nak sembahyang, nak takbir Allahu Akbar, sebelum takbir Allahu Akbar, kawan dia sebelah tu duk calik minyak wangi, dia pun minta boleh nak pinjam. Mana boleh pinjam minyak wangi? Tak sah pinjam minyak wangi, kena minta. Minta tu panggil guna ibahah. Dia beri ibahah. Minyak wangi ni saya ibahah kepada awak. Calik kat dia.
Calik tu tuan-tuan, beri apa? Beri ibahah. Kita benarkan izin dia guna. Jadi minyak wangi sebotol milik kita, cuma kita ibahah saja. Jangan hebah sebotol tu jadi milik dia. Jangan tersilap tuan-tuan, terma kena pandai. Tersilap berputih mata. Hebah dia kata dah hebah jadi milik saya lah. Tak boleh dah bagi balik. Jadi milik kita. Kita kata ibahah, saya tak hebah. Ibahah ni saya benarkan untuk guna. Saya minta izin untuk guna. Itu samalah yang saya sebut awal tadi, ubat gigi hebah, sabun hebah, shampoo hebah, shower hebah. Itu cara untuk kita elakkan daripada berlaku pelanggaran. Wallahu a'lam tuan-puan. InsyaAllah kita akan sambung dan slot yang terakhir yang kelima, iaitu terma dan syarat yang rukun yang terakhir. Rukun yang terakhir ni syarat, dia ada satu syarat saja. Saya nak jelas satu syarat saja, iaitu rukun yang keempat, sirah ijab dan qabul. Dia tak panjang, ada pendek saja tuan-puan. InsyaAllah slot yang terakhir ni tak panjang sangat, pendek saja, kerana dia ada satu terma yang kita nak bincang, ijab dan qabul. Pinjan meminjan, kita nak pinjan, macam mana lafaz yang kita nak guna tuan-puan. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang terakhir, siri yang kelima. Masa saya akan maklum, kita akan insyaAllah tim media kita maklum kepada tuan-puan dalam page Asfa, bila kita nak buat, sama ada besok ataupun lusa ataupun hari-hari yang lain, kita akan maklum. Baik, sebelum nak berakhir tuan-puan, saya nak baca ada soalan daripada kawan kita. Den tanya apa Den? Tuan, asal boleh tuntut ganti rugi tak pada peminjam yang rosakkan barang kita bagi pinjam? Contoh slipper kawan pinjam dihilangkan. Baik. Ini akan dibincang di dalam isu-isu teknikal, isu-isu tambahan. Baik. Sekiranya tuan-puan, kita kena tahu dulu akad pinjam meminjam ini dia termasuk di dalam bukan yadul dhaman, yadul amanah. Apabila kita beri pinjam kepada orang lain untuk dia guna kepentingan diri dia, maka kita kena reda apa saja yang berlaku. Kita kena berani menanggung risiko apa saja berlaku kerosakan kepada barang tersebut tanpa kecuaian. Jadi kalaulah dia tak cuai, dia tak wajib ganti. Tak wajib, semua sunat saja dia ganti. Tapi kalaulah dia jaga, dia guna, penggunaan dia, maka dia wajib ganti. Contoh, kita bagi slipper kepada dia, dia cuai, dia letak merata, hilang. Wajib dia ganti balik. Settle Soalan yang seterusnya, orang yang pinjam motor. Daripada Tuan Zaril kita, orang yang pinjam motor jenis tak reti nak isi balik minyak, macam mana Ustaz? Baik, begini tuan-puan. Dia isu minyak motor ni, apabila kita bagi motor kepada dia, dan dia pulan kepada kita, asal dia pulan motor, kalau dia pulan tak buh minyak pun, kita tak boleh cakap apa asal dia. Asal, saya cerita asal, bukan ihsan. Kita cerita terma asal. Sebab barang pinjam ini, saya ingat balik, dia termasuk dalam konsep tabarru' ataupun dalam kaedah yadul amanah, bukan yadul dhaman. Jadi kita nak bantu dia untuk kita nak tolong dia untuk menyelesaikan hajat dia. Jadi asalnya kita beri motor kepada dia, namun dia kena pulankan balik motor kepada kita, walaupun dia pulan balik tanpa minyak. Motor tu ada, cuma minyak tak ada. Tak wajib asalnya tuan-tuan, cerita asal. Tapi dia kena pandai lah, kena berbudi. Orang berbudi dia kena berbahasa lah. Orang dah bagi minyak motor, bagi motor, kena isilah, pandai-pandai lah isi. Ketika nak hantar balik, kena ihsan, tu sunat lah diisi, walaupun tak wajib diisi tuan-puan. Tak wajib diisi. Jadi soal isi minyak motor itu tuan-puan, itu tak wajib ke atas dia, tapi sunat. Janganlah orang dah bagi pinjam motor, tiba-tiba dia balah balik dengan minyak motor zero. Hantar motor sungguh. Ini bagus sungguh. Baik sungguh orang ni.
Ni sunat kita tuan-puan, kita bantu balik orang yang beri pinjam kepada kita. Nak hantar balik, buat isi minyak penuh, sunat. Basuh, polish, clear, bersihkan, itu sunat. Walaupun asal dianya kena hantar balik diri saja. Soalan lain. Tim media sediakan air. Tak apa, insyaAllah kena mengetel lah. Lain kali kita mengetel lepas PKPB. Tim media kena sponsor. Okey, apa lagi soalan dia? Orang yang pinjam motor dah selesai. Contoh untuk syarat kedua, pengganti tadi, bawa kereta. Kita suruh dia tolong bawa kereta sebab kita mengantuk. Macam tu ya? Boleh? Ya boleh. Hajak kita, tak kisah apa pun. Hajat kita. Walaupun tak mengantuk boleh. Tapi dia mesti bawa kereta macam kita. Ya, betul. Dia tak boleh bawa gana. Sebab orang yang benarkan izin untuk kita guna kereta, dia kena cara macam kita. Sebab, macam contoh saya. Orang minta, Ustaz, boleh tak saya nak pinjam kereta Ustaz? Kerana tim media suruh isi air, saya minum dulu. Jadi, saya nak beri pinjam kepada siapa-siapa, tuan-tuan. Saya reda. Orang ni saya kenal. Kenapa saya reda dia? Kenapa saya beri kepada dia? Sebab saya kenal cara dia bawa. Dia bawa bagus, dia bawa semak, dia jenis teliti. Maka orang yang nak bawa kereta saya, maksudnya orang yang nak ganti, mesti sama dengan dia. Sebab kita reda dia yang bawa. Itu. Baik, betul Din. Baik, soalan lagi. Saya dah tak boleh baca, tuan-puan. Yang soalan-soalan atas tu dah tak boleh baca dah. Nanti saya jawab lain kali. Saya tengok dalam slot terakhir saya cuba jawab. Yang last sekali yang saya nampak ni. Okey, daripada Al-Fadhil Muhammad Nizam, kalau kita zon pada orang yang kita pakai barang dia, jadi kita guna barang dia, kita zon. Apa yang kita zon? Dia reda. Kita kenal dan biasa dengan dia, boleh tak Ustaz? Baik, dalam muamalat tuan-puan, saya selalu sebut, dalam muamalat dia mesti yakin. Dia mesti yakin. Itu dalam muamalat. Muamalat mazhab Syafi'i ni mazhab kita. Dia tegas. Mazhab kita dia tegas. Mazhab Syafi'i tuan-puan tidak dibenarkan zon. Melainkan ada juga situasi zon dibenarkan. Kalaulah barang ini kita tak yakin dia benarkan untuk kita beri orang lain guna, maka haram guna. Melainkan kita zon, ada juga situasi zon boleh dibenarkan. Macam mana zon? Kita pernah minta izin dengan dia untuk beri kepada kawan kita. Tiba-tiba kali ni kita tak minta izin, kita zon. Kalau aku minta izin pun dia akan benarkan. Kerana dulu pernah dia izin kepada si fulan bin si fulan. Okey, boleh. Situasi itu saja. Tapi kalau orang yang tak pernah kita minta izin, maka kita tidak boleh andai. Zon ni tak boleh berarti kita kerana tidak ada ijtihad. Itu dia punya syarat di dalam muamalah. Baik, insyaAllah tuan-puan, soalan lain saya cuba jawab dalam siri yang terakhir. Sebab saya dah tak nampak kita punya soalan-soalan atas tadi. Saya pun tak tahu macam mana dia hilang ni. InsyaAllah saya cuba tengok balik soalan. Kalaulah soalan tu memang hilang tuan-puan, tuan-puan boleh tulis balik di ruangan komen untuk saya jawab dalam slot yang terakhir. Dalam siri yang kelima, kita akan bincangkan satu terma saja, iaitu rukun yang keempat, sirah ataupun ijab dan qabul akad pinjam meminjam. Ada satu terma saja saya nak jelaskan. Kita akan jawab soalan. Baik, terima kasih tuan-puan yang join kita malam ini. Terima kasih sekali lagi kerana tuan-puan bersama-sama dengan kita menjayakan walaupun tersangkut-sangkut pada awalnya lain. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan, kita diberi manfaat ilmu, dan tuan-puan juga yang menjayakan live kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkatan ilmu, diberi manfaat ilmu, dan juga diberi kesihatan tubuh badan kita untuk menggandakan
kebaikan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tuan-puan sebarkan harapan kita. Macam biasa tuan-tuan, di akhir slot kita akan ada iklan penaja. Iklan penaja ini apa dia tuan-puan? Minta mohon jasa baik tuan-puan sebarkan sumbangan derma kita. Sumbangan derma untuk Pondok Asfa. Mudah-mudahan dengan sebab tuan-puan sebarkan usaha tuan-puan, sebarkan sehingga ada orang lain yang dapat tahu, dan orang lain tuan-puan maka akan dapat pahala yang sama dengan orang yang menyumbang. Man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri kafa'ili, atau kama qala an-nabi. Ini penting. Kenapa kita motivate, kenapa kita sarankan, kenapa kita minta share dan terus share dengan rakan-rakan kita, sanak saudara kita, kerana itu usaha yang sangat berbaloi, usaha yang sangat besar impak dia. Kenapa? Kerana usaha kita membuka peluang untuk orang lain melakukan kebaikan, akan kita dapat kebaikan yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Itulah dia tuan-tuan besar jasa sekiranya kita bantu memanjangkan, menyebar, luaskan sumbangan infak kita kepada Pondok Asfa demi tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk tujuan nama tuan-puan, bukan untuk tujuan meraih nama, keuntungan, tidak, semata-mata untuk meninggikan syariat Allah Ta'ala. Sebab itulah kita membantu mengkadirkan anak-anak, mengkadirkan generasi yang akan datang. Mudah-mudahan usaha kecil kita dengan tak semampu kita, bukan kita orang yang mampu, tapi sekadar termampu kita, sekadar yang kita ada sedikit ilmu ini, sedikit pengalaman ini, yang boleh membaca kitab-kitab turas, yang boleh menyebarkan khususnya tuan-puan ilmu muamalat yang semakin hilang, semakin pupus di telan zaman. Kitalah, jangan harap orang lain tuan-tuan, kitalah orang yang akan cuba untuk mempertahankan ilmu fiqh, untuk mempertahankan ilmu muamalat daripada terus pupus hilang di telan zaman. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.